أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni malam yang ke-9, hari yang ke-8, malam yang ke-9 daripada bulan Jumadil Awal 1443 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan malam ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ke-11, tajuk yang baru, tajuk yang ketiga, yang mana saya dah sebut dalam pertemuan kita sebelum ni, dalam pengajian kita sebelum ni. Kitab kita ini kitab yang menghimpunkan, dia sebuah kitab yang himpun 40 buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis yang dihimpun masuk dalam kitab ni boleh kata majoriti lah, kebanyakan dia ataupun sebahagian besar dia berbicara berkaitan dengan ilmu ijtimai, ilmu kemasyarakatan. Cara tentang hubungan sesama manusia. Cara tentang tajuk macam mana kita nak jaga hubungan hablum minan nas ni, nak jaga hubungan sesama manusia ni macam mana. Saya sebut ni sebagai mukadimah dululah bagi nampak sikit Kita ni manusia ni, kita sebagai manusia, kita wajib, kita mesti jaga hubungan kita dengan Allah, kita mesti jaga hubungan kita dengan manusia. Yang ni saya rasa semua faham belaka. Hubungan dengan Tuhan kena jaga, apa Tuhan suruh kena buat, apa Tuhan larang kena tinggal. Hubungan dengan Tuhan kena jaga. Hubungan dengan manusia pun kena jaga. Dengan mak, dengan pak, dengan bini, dengan laki, dengan anak, dengan jiran, dengan kawan, dengan apa sajalah nama kata manusia. Kena jaga Ustaz? Kena jaga juga. Okey, dua-dua ni kena jaga. Siapa-siapa yang jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan macam ni, hubungan dengan manusia pun macam ni, dua-dua macam ni. Orang ni adalah orang yang beruntung hari akhirat. Hari akhirat dia beruntung. Satu. Itu tak payah bincang panjang lah, clear. Orang macam ni clear. Ada manusia atas muka bumi ni, dia bagus hubungan dengan Allah Ta'ala, dia bagus hubungan dengan manusia. Orang ni beruntung. Satu. Ada manusia, dia bagus hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan macam ni. Semayang, puasa, zakat, apa semua cukup cantik macam ni. Kira dengan Tuhan cukup clear. Dia jaga sungguh. Apa Tuhan suruh jaga. Apa Tuhan larang tinggal. Dengan Tuhan clear. Tapi dengan manusia gagal. Dengan bini gagal, dengan laki gagal, dengan anak gagal, dengan jiran gagal. Dia buat benda yang Tuhan tak bagi. Dia tak buat benda hak Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh dia tak buat. Dengan manusia ni. Hak Tuhan larang, hak tu dia duduk belah buat. Ngata, mengumpat, fitnah apa mau masuk sekali dalam tu lah. Tapi hubungan dengan Tuhan bagus. Kalau bab sembahyang Ustaz, dia sebelum masuk waktu sampai dah masjid. Kalau bab sedekah, orang lain 1000. Dia kalau sedekah Ustaz, cukup banyak. Hubungan dengan Tuhan cantik, tapi hubungan dengan manusia gagal. Orang ni disebut hari akhirat nanti dia masuk kategori muflis, bankrupt. Pasal apa bankrupt Ustaz? Rupanya pahala amalan banyak-banyak hak dia buat tu,
dia terpaksa guna untuk tampung silap dia dengan manusia. Dia pernah tipu orang ni, pahala sembahyang bagi kat orang tu sikit, pahala amalan tu bagi kat orang tu. Dia ni pernah kena maki, pahala ambil bagi kat orang kena maki tu. Dia ni dulu kita sapu tanah dia, ambil pahala sembahyang kita, pahala amalan kita bagi kat orang hak jadi mangsa tu. Duk kutip pahala banyak-banyak tu, pahala tu duk bagi kat orang hak jadi mangsa ya. Orang ni akhirat dipanggil muflis, bankrupt. Tuh. Nombor 3, buruk hubungan dengan Allah. Tak ni lagi teruk. Hubungan dengan Tuhan buruk, fail. Tuhan suruh, apa bahasa mudah kita sebutlah, Allah Ta'ala perintahkan suruh mentauhidkan dia. Orang ni syirikkan Tuhan. Tuhan suruh buat ketaatan, dia langgang apa saja benda Tuhan suruh dia tak buat. Hak benda Tuhan larang dia duduk belah langgang. Hubungan dengan Tuhan gagal. Tapi dia dengan manusia bagus. Dia dengan mak pak bagus. Dia dengan bini bagus. Kira bini tu kata tak ada dah lelaki bagus macam abang. Bini pun kata bagus. Tapi mayang tak. Contoh. Hubungan dia dengan jiran bagus. Hubungan dengan kawan-kawan bagus. Kira dari sudut hubungan dengan manusia ni cukup bagus. Tapi dengan Tuhan fail. Orang ni disebut sia-sia. Rupanya kebaikan hak dia buat tu tak ada pakai. Tak ada. Pasal apa tak ada Ustaz? Pasal dia tak jaga hubungan dengan Tuhan. Habis. Pahala amalan dia tu tak ada apa. Tambah pula kena pula syirik pula pada Tuhan. Habis terus. 3. Dan yang nombor 4, hak ni tak payah bincang kot. Hubungan dengan Tuhan pun gagal, hubungan dengan manusia pun gagal. Hak ni hari akhirat memang celaka tu ya. 4. Untung, muflis, sia-sia, celaka. Ni kita duduk mengaji ni rupanya nak bagi supaya kita pergi di hari akhirat nanti, hubungan dengan Tuhan pun kita kena jaga, hubungan manusia pun kita kena jaga bagi elok. Supaya kita pergi sana nanti, untung. Boleh dapat zakat tu? Awak yang senyap bak kaya. Boleh dah, insya-Allah. Baik. Jadi malam ni insya-Allah kita akan tengok tajuk yang ketiga daripada kitab kita ni. Dan tajuk yang ketiga ni kita dah bincang sikit sebelum ni. Jadi malam ni kita tak baca detail kot. Dan jangan takut huraian tajuk ni. Kalau tengok dalam huraian dia ada lebih kurang 8 poin. Tajuk nombor 3 ni ada 8 poin. Huraian dia ada 8. Tapi kita akan baca setakat nombor 4 dia. 1, 2, 3, 4. Dekat nombor 4 dia. Nombor 5 sampai 8 kita tak baca dah. Pasal dia ulas tentang bab salam. Salam tu kita dah bincang dah dalam pertemuan yang lalu. Tak payah bincang lah. Kita baca dekat nombor 4 ya, no? Baik. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tajuk yang ketiga, memberi salam. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنون ولا تؤمنون حتى تحابوا ألا أدلكم عن شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال رواه مسلم وأبو داود والترمذي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi diriku di tangannya, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Ingatlah, aku tunjukkan kepada kamu satu perkara, jika kamu lakukan, nescaya kamu akan berkasih sayang. Iaitu, hendaklah kamu saling memberi salam sesama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada kitab, kalau boleh buat catatan sikit dekat makna hadis tu. Pasal mungkin ada 1-2 makna yang kita kena tulis sikit. Saya baca sekali lagi, lepas tu kita buat catatan sikit. Rasulullah SAW bersabda, demi diriku di tangannya. Dekat tangan tu buat kurungan atas dia, tulis situ dalam kekuasaannya. Itu maksud tangan. Ya di situ dengan makna taqah, kekuasaan. Nabi sumpah. Nabi SAW bersumpah, Nabi kata demi diriku ni dalam kekuasaan Tuhan. Ni lafaz sumpah. Arab panggil qasam. Baik. Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman.
Betul. Kan? Maknanya orang kafir tak masuk Ustaz. Orang kafir tak masuk syurga langsung. Langsung tak masuk. Nak masuk syurga, syarat dia kena beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Atas perkataan tidak akan beriman tu, buat kurungan atas tu, tulis itu tidak sempurna iman. Itu maksud dia. Ya, sebab kalau tak beriman ni kafir bukan tak beriman, tak sempurna iman. Kamu tidak akan sempurna iman sehinggalah kamu berkasih sayang. Rupanya kena sayang kat orang. Sayang sama manusia. Kena ada rasa kesian kat orang. Kena ada rasa kasih kat orang. Itu tanda iman. Tanda orang beriman, dia ada rasa kesian, sayang, kasih kat orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman satu orang manusia sehingga dia sayang orang lain macam dia sayang diri dia sendiri. Dengan makna, apa benda yang kita nak orang buat kat kita, apa benda yang kita nak orang semua buat kat kita, kita nak baik-baik Ustaz. Orang semua kalau boleh buat baik-baik kat saya. Rupanya kita pun kena buat baik macam tu kat orang. Itu tanda iman yang sempurna. Baik, ingatlah, aku tunjukkan pada kamu satu perkara, kata Nabi SAW, aku bagi tahu kat kamu satu benda, jika kamu lakukan, nescaya. Atas nescaya tu tulis lama kelamaan. Lama kelamaan, kamu akan berkasih sayang. Kalau buat, insya-Allah, lama-lama dia akan main rasa kasih. Dia main rasa kesian. Dia main rasa sayang. Apa dia? Hendaklah kamu saling memberi salam sesama kamu. Pakat-pakat bagi salam. Jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab apa Assalamualaikum dia boleh timbul rasa sayang Ustaz? Sebab Assalam tu nama Allah Ta'ala. Nama Tuhan. Kita dah sebut Assalamualaikum tu, Assalam tu nama Allah Ta'ala tu. Betul lah dia satu doa kesejahteraan atas kamu. Kamu selamat. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu selamat. Doa selamat. Tapi Assalam tu nama Allah Ta'ala tu. Jumpa orang. Assalamualaikum. Kita sebut nama Allah Ta'ala pada dia. Salah satu daripada nama Tuhan. Sebab tu salam ni tak boleh bagi ke orang kafir. Kita mengaji dah itu. Sebab tu salam, kalau orang kafir bagi salam, kita tak boleh jawab salam. Pasal apa Ustaz? Pasal tu nama Tuhan tu. Boleh dapat segar tu tu? Selesai. Baik. Rasa hadis ni pun rasa mudah kot. Boleh faham tu? Nabi bersumpah, demi diriku dalam kekuasaan Tuhan, kamu takkan masuk syurga, melainkan kamu jadi orang beriman. Nak masuk syurga, kena jadi orang beriman. Muslim. Betul ya? Orang kafir tak masuk syurga. Kamu takkan sempurna iman, sehingga kamu berkasih sayang. Macam mana nak timbul iman? Macam mana nak dapatkan iman? Salah satu dia dengan berkasih sayang. Sayang dengan siapa Ustaz? Sayang dengan manusia. Sayang sesama manusia. Sayang dengan siapa Ustaz? Bahkan lebih tinggi lagi, sayang kepada Rasul. Sayang kepada Allah Ta'ala. Yang ni ayah adik-adik yang mana rajin, balik nanti buka surah At-Taubah. Tengok ayat 23 tak silap saya. Dalam tu clear Tuhan sebut. Tu yang kita diminta bagi salam pada Rasul, bagi salam pada Rasul. Bagi salam ni dia timbul rasa sayang. Awak yang senyap apa kaya? Macam mana cara nak bagi timbul rasa kasih sayang ni? Bagi salam. Selesai. Bagi salam. Baik. Cuba tengok poin nombor 1. Bak salam kita tak bincang dah kot. Kita bincang maksud-maksud yang lain pula lah. Salam tu kita dah bincang sebelum ni. Baik. Poin nombor 1. Poin nombor 1 ni pengarang kitab kita ni ulas sikit berkaitan dengan sumpah yang Nabi SAW sebut tu. La walladhi nafsi biyadih. Demi diriku dalam kekuasaan Tuhan. Pasal apa Nabi sumpah dengan ayat tu? Pasal apa Nabi SAW bersumpah sebelum cakap? Yang ni kita nak tengok sikit uraian. Baik. Nabi SAW memulakan sabda baginda dengan lafaz sumpah. Demi diriku di tangannya. Demi diriku dalam kekuasaan Tuhan. Pasal apa Nabi sumpah? Ialah tujuan ya. Untuk menguatkan bahawa apa yang akan disabdakan itu adalah satu perkara yang patut diberi perhatian berat. Rupanya poin dia tu. Pasal apa Nabi sumpah Ustaz? Ataupun pasal apa dalam hadis lain, banyak hadis Nabi sebelum Nabi bercakap, Nabi sumpah dulu. Apa tujuan dia? Nak bagi tahu
apa yang nak sampai lepas sumpah ni, apa yang nak cerita lepas sumpah ni, hak ni benda besar ni. Abang tu, benda besar ni. Apa yang nak dibagi tahu lepas sumpah ni benda besar. Sebab tu ayah kalau baca hadis Nabi SAW, kalau jumpa awal tu perkataan wallahi, ada depan tu jumpa walladhi nafsi biyadih, maksudnya lafaz-lafaz yang menunjukkan Nabi bersumpah. Lepas sumpah tu ada benda tu Nabi nak abang ambil perhatian, apa hak Nabi abang. Mana benda ni besar, bukan main-main. Boleh dapat jaga tu. Nak abang kata benda besar. Dan uslub ni, cara ni, Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam Quran pun sama. Sebab tu kalau ayah baca Quran, dalam Quran cukup banyak perkataan sumpah dalam Quran. Khususnya juzuk hak belakang. Juzuk 29, juzuk 30. Melambak sumpah saja. Tu yang kita duk baca. Wal as, demi masa. Kan terjemahan dia demi. Demi tu. Demi tu sumpah tu. Tuhan sumpah demi masa. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi malam. Lagi apa lagi? Banyak. Wal qamar, demi bulan. Banyak Tuhan sumpah. Dan dalam Quran ada satu surah Tuhan sumpah 7 kali. Yang ni paling banyak sekali. Satu surah Tuhan sumpah 7 kali. Surah apa Ustaz? Surah Asy-Syarh. Surah apa tu Ustaz? Wasyamsi waduhaha. Surah tu Tuhan sumpah 7 kali tu. Ringkas-ringkas lah kita ambil tengok sikit no? Allah Ta'ala sumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Demi matahari lah senang. Demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Wan nahari idza jallaha, wan nahar, demi siang. 3. Wal laili idza yaghshaha, demi lail, malam. 4. Was samai wa ma banaha, demi langit. 5. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi. 6. 6 benda Tuhan sumpah. Besar dah ni. Tuhan sumpah satu lagi. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi, dalam kitab kita, kalau kita baca tafsir, dia terjemah demi diri, demi jiwa. Tapi kita nak faham mudah macam ni lah. Perkataan nafsun ni, nun fasid, nafsun. Bukan nafsu. Tapi dalam Arab disebut nafsun. Nafsun ni, mana-mana makhluk Allah Ta'ala yang ada jasad, ada roh. Jasad ada, roh ada. Cantum dua-dua. Yang tu dipanggil nafsun. Mana-mana makhluk yang ada jasad, ada roh, ada dua-dua. Cantum dua-dua. Kira hidup lah tu. Jasad dan roh ada sekali, kira hidup lah. Agama panggil nafsun. Manusia ni, kira kita manusia ada jasad, ada roh ada. Dua-dua duduk cantum ni. Ya, dia panggil nafsun. Menetang, ada jasad, ada roh. Ada, dia panggil nafsun. Mana-mana makhluk yang ada jasad, ada roh, Allah Ta'ala sumpah dalam ayat nombor 7 ni. Poin nombor 7 ni. Tuhan nak abang apa sampai 7 sumpah. Allah Ta'ala nak sebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku bagi dekat manusia ni, jalan nak jadi elok pun aku bagi, jalan nak melingkup pun aku bagi. Senang terjemah. Jalan dia nak jadi elok pun aku bagi, jalan dia nak jadi rosak pun aku bagi. Dua-dua jalan ni ada. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah siapa yang menyucikannya. Siapa pilih jalan elok, dia ni untung. Wa qad khaba man dasaha. Siapa pilih jalan nak melingkup, dia rosak. Lepas tu kalau ada orang kata, Ustaz, saya jadi teruk ni Tuhan datuk. Hang pilih jalan tu. Tak, saya kan tak mau mengaji, Ustaz. Tapi saya ni tak boleh mengaji. Hang tak mau mengaji. Tu ya. Saya bukan tak mau sembahyang, Ustaz. Tuhan datuk saya tak sembahyang. Mohong Hang tak mau sembahyang. Tu ya. Tuhan bagi jalan jadi elok, bagi jalan jadi tak elok. Dah dia pilih jalan tak elok. Tu ya. Tu ya. Nak salahkan Tuhan pula, nak salahkan takdir. Takdir apa Tuhan bagi dulu. Dia sikut syariat lah. Dia kena, nak abang kata benda penting, benda besar. Dan kita pula sebagai manusia, kita tak boleh sumpah lain daripada nama Allah. Tak boleh. Kita boleh sumpah dekat wallahi, wabillahi, watallahi. Dekat tu ya. Nak bersumpah dekat lain, demi bulan. Ada. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja. Allah Ta'ala Tuhan. Kita tak boleh.
Satu kena faham lah. No? Selesai. Tak payah bincang panjang tajuk sumpah tu. Kan? Orang Melayu dia tak banyak sangat sumpah-sumpah ni. Kan? Tapi kalau orang Arab banyak. Orang Arab cakap sikit, wallahi, wallahi. Macam Piramli, wallahi. Cerai dah Cik Latifah. Sumpah, wallah. Duduk sumpah, wallah tu. Dan orang Arab lagi, minta maaf no, ada satu lagi budaya, mereka kadang-kadang sumpah dengan nama Tok Kong. Hak tu lagi sakit. Mereka bukan sumpah dengan nama Allah saja. Ni dulu punya budaya lah. Mereka sumpah dengan nama Tok Kong. Hak tu ada tu. Demi Lata, demi Manat, demi Uzza, sumpah tu. Sampai Nabi SAW bersabda, Man halafa ala millatin ghairal islami fahuwa kama qala. Siapa-siapa bersumpah dengan Tok Kong ataupun dengan sembahan agama lain, Nabi kata dia seperti apa yang dia ucapkan. Maksudnya dia duduk geng tu. Cuma rahmat Allah Ta'ala sayang. Orang Melayu, bangsa Melayu kita belah Nusantara ni, kita tak main dengan lafaz sumpah ni. Cakap tak guna sumpah. Alhamdulillah lah satu rahmat. Jadi tak payah ulas panjang-panjang lah bab sumpah tu. Pasal kita jarang guna. Okey, selesai. Sambung. Baik. Kekuasaan Allah yang menjadi tempat pergantungan sumpah itu tidak boleh digugat dan dicabar. Bila bersumpah dengan nama Tuhan ni, habis minta lah. Hak patuh paling besar sekali. Mana ada yang boleh menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah dengan nama Tuhan ni, hak tu paling besar. Sebab tu kalau boleh yang mengaji malam ni, kalau boleh hati-hati sikit lah. Saja kongsi sikit lah. Pasal malam ni baca dekat nombor 4 lah. Don't worry. Tak tahu macam habis. Habis bab salam, bab apa tu kita dah bincang dah sebelum ni. Diulang balik Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, boleh tak hati-hati sikit dengan dua, saya sebut baru ni di Semarang Jaya, tentang dua suasana manusia yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi sebut dua, kalau lorat kita ni dua perangai lah. Manusia akhir zaman ni akan ada dua perangai, semua pakat kena belakang. Kira kita akan hidup dalam keadaan manusia ni ada perangai tu, ada dua perangai ni. Cuma nak minta tolonglah kalau boleh yang duduk di Simpang 3 Taitong ni, kalau boleh jaga sikit dua perangai ni. Kalau kata ada kat kita, ubah sikit. Kalau kata ustaz, saya memang ada ustaz, perangai tu memang perangai saya ustaz, ubah sikit lah sebelum kita mati. Sebelum mati ubah sikit. Saya pun tak saat main ni, main daripada mak menakan meninggal. Saya lepas isyak nak simpan, saya nak berderah pergi pula. Duk sembang tadi, duk sembang dengan tok menakan apa, umur 80 lebih, jenis-jenis macam lah. Tak apalah. Jadi pakak-pakak ambil pengajaran lah. Akan ada dua perangai di akhir zaman ni, manusia pakak ada belakang ni. Cuma nak minta yang mengaji, kontrol sikit perangai ni. Apa dia ustaz perangai dia? Saya ambil poin dia terus lah, bagi senang sikit no. Nabi sebut yang pertama, penipuan. Kalau penipuan ni bahasa belah Kuala Lumpur, kita translate lorat belah kita ni, belah tasik ulugak ni, maksud dia banyak mohong. Manusia akhir zaman ni hidup banyak mohong. Dia kira mohong. Apa pun kira mohong. Cakap mohong, mohong. Jadi suami mohong, jadi bini mohong, jadi anak mohong, jadi pak bohong, jadi mak bohong, jadi bos bohong, jadi pekerja bohong, jadi rakyat bohong, jadi pemimpin lagi bohong. Dia hidup kira mohong. Kok ni tak? Sampai orang bercakap apa? Mereka berkata kata apa? Dia ni kalau cakap 10, 11 tak boleh percaya. Ada. Ni memang kencing. Mohong lah, mohong. Kalau kata ada, tak apalah hak di luar tu kita tak usah bercara lagi lah. Kita bincang hak main mengaji dulu. Kalau kata ada penyakit ni, buang tu. Jangan mohong. Pasal apa jangan bohong Ustaz? Hadis ni saya baca dah hari tu kan. Kan ada sahabat tanya Nabi SAW, ayaznil mu'min, orang beriman ni boleh terjebak tak dengan zina? Boleh tak terjebak? Nabi kata mungkin boleh jadi. Mungkin, kemungkinan tu ada. InsyaAllah orang beriman tak buat. Tapi nak sebut kemungkinan tu ada. Ayasriqul mu'min, orang beriman ni boleh terjebak tak dengan curi? Nabi kata mungkin, boleh jadi. Kemungkinan tu ada. Ayakzibul mu'min, orang beriman ni boleh mohong tak? Nabi kata tak. Pasal mohong ni kan sifat munafik.
Wah, yang senyap buat kaya. Betul ya? Betul, jangan bohong. Jangan bohong. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman pada Allah, beriman hari akhirat, cakap benda betul. Kalau tak boleh cakap benda betul, saya tak boleh, Ustaz. Orang tanya takkan nak cerita betul, jatuh aib, Ustaz. Kami cakap betul, jatuh maruah, Ustaz. Kami cakap betul, buka tembelang, Ustaz. Kalau tak boleh cakap betul, senyap. Senyap. Jangan bohong. Ni orang duk tanya, Kak Nak duduk di rumah dengan menantu macam mana? Baik tak? Allah, saya dengan menantu saya, Allah. Rasa dalam tasyik gelugok ni menantu saya paling baik kali. Kan? Dia kira balik beli tu, beli ni. Oi, tak ada dah menantu. Padahal dia cerita depan orang bagus tu. Rupanya balik belakang dia berkeli hangit dengan menantu dia. Bohong. Awak yang duk bohong tu. Kalau kata ustaz, takkan nak cerita kata berkeli. Tak ada siapa suruh habang kata berkeli tu. Tak usah habang kata berkeli. Jawab biasa-biasa sudah. Kak Nak macam mana dengan menantu? Keli apa? Biasalah. Ya, biasalah. Macam tu lah. Apa macam mana macam tu lah aku pun. Dah. Cukup lah. Yang nak bohong tu bawa. Dia kira bohong. Dan dalam hadis tu Nabi sebut, sampai tahap bohong tu kat mana? Ni, sampai tajuk kita ni. Dia berani bersumpah dengan nama Tuhan. Dia bohong. Tapi nak bagi percayakan orang, nak bagi orang percaya, dia berani sumpah dengan nama Tuhan. Padahal bohong terang-terang. Ni akhir zaman. Dia berani macam tu. Ada soalan? Dah ustaz nak tanya, saya jawab. Kalau mohong tu ustaz nak bagi kelip, bukan ada mohong hak boleh ke? Mohong nak mendamaikan dua yang bergaduh, boleh, tak ada masalah. Mohong menipu sikit ustaz, menipu tujuan dia apa? Ni nak bagi apa? Nak elak mudarat yang jauh lebih besar ustaz. Okey, sikit okeylah. Ada tujuan tu tak apalah. Ni tahu. Kira mohong kan? Mohong. Apa benda pun tak boleh percaya ustaz. Bang Haji dah mana? On the way. Padahal baru bangun tidur. On the way. Kamu bohong. Dia jadi budaya. Tu baru hak kecil. Hak besar telah. Nak duit mohong, minta kerja mohong. Tambah orang nak bagi bantuan. Mohong, hidup-hidup. Tu lagi mohong. Kalau cakap betul tak dapat. Pegang waktu pula dah. Padahal Nabi sebut, iyyakum wal kadhib. Jaga-jaga dengan bohong. Fa innal kadhiba yamna'ur rizqa. Bohong ni dia kerat rezeki. Any question? Boleh kan? Tak apalah, hak luar kita biar lo. Kita minta hak mengaji lo. Kalau boleh kontrol sikitlah. Kita bukan nak mati belakang ni. Jangan ingat, saya dah ulang banyak kali kan, apa saja yang keluar pada mulut kita ni ada raqib atid catit tu. Every word. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tu catit ni. Yang bohong kan. Tak saya kami tak bohong, ustaz ada bohong. Kan ustaz pun ada bohong, ada. Maksud kita hidup zaman ni lah. Zaman orang bohong. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji kena sedar lah. Kita kalau boleh pakai ubah satu. Yang kedua kita kena sedar ni. Kita hidup pada zaman keliling kita ni ada banyak bohong. Sebab tu kalau kita tengok TV ke, dengar radio ke, surat khabar ke, internet ke, apakah, kita kena terima satu hakikat ni. Maklumat lah. Maklumat yang kita duk dapat ni, betul. Ada hak betul. Ada hak betul. Tapi kena sedar tak? Ada hak bohong. Ada hak bohong. Cuma kita tak tahu nak pilih. Mana betul, mana bohong kita tak tahu. Pasal dia cerojak duk sekali. Saya buat contoh simple. Kau lah orang nak marah, tak marah kot tajuk ni. Benda lama dah. Kita ambil isu vaksin dah. Vaksin. Kan dalam Malaysia ni bila benda slow dah tak apalah. Kan vaksin ni ada yang setuju, ada yang bangkang. Ada, dua-dua ada. Yang setuju Ustaz, macam mana dia boleh setuju? Jawapan mudah dia, sebab maklumat yang dia dapat. Dia dapat daripada artikel tu, tengok orang cakap ni, internet tu, dia baca kot ni, ambil tahu kot tu, orang surat khabar lah apa. Maklumat yang dia dapat menyebabkan dia percaya vaksin ni satu khatiak yang boleh membantu untuk elakkan COVID apa semua ni.
Jadi dia terima COVID. Dia terima, betul. Dia terima kata vaksin tu boleh cucuk. Dia pergi menyengit cucuk. Betul ke Ustaz? Betul. Dia terima tu disebabkan maklumat yang dia dapat. Dia patut kena sedar. Maklumat yang dia dapat tu ada hak betul Ustaz? Ada hak betul. Don't worry, ada hak betul. Tapi ada hak bohong. Ada hak bohong. Dia kena faham tu. Faham betul tu. Anti-vaksin pula, yang tak mau vaksin ni macam ni semua Yahudi, ejen Yahudi apa semua, nanti dia kontrol apa semua, duduk dalam badan ada chip lah apa. Betul kan? Pasal apa dia boleh berkeras dengan pandangan tu? Maklumat juga, dia dapat maklumat. Dia pun kena sedar juga patutnya. Maklumat yang dia dapat tu ada hak betul. Ada hak betul. Tapi ada agak hak mohong. Pasal lah kita hidup zaman tu. Sebab tu lepas ni apa saja benda pun, dapat apa saja maklumat pun, jangan jadi hero. Jangan duk kira nak ulas, nak cakap apa, jangan. Jangan, kita tak tahu betul, lah bercampur. Nabi sebut sanawat khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kira mohong kan. Tambahlah duk baca kan, isu hak panas sikit. Kalau hak panas sikit, kalau Malaysia ni lah, Malaysia ni kalau panas sikit isu politik, isu harga barang. Ya. Sekali tak apa. Isu apa? Muflis. Isu sajak muflis. Oh sajak muflis dah kan? Oh loh. Tak apalah, nak abang kita cerita tu dia masuk macam-macam. Cuma kita hari ni kena beringat, ada hak betul, ada hak mohong. Jangan gopoh sangat. Takut sekali gopoh sekali, ulah benda tak betul. Kita makin panjangkan mohong kita tu. Satu. Ni zaman hak nak main. Yang kedua, untuk ulah tajuk ni, apalah. Yang kedua, akhir zaman ni nombor 2 yang banyak Nabi sebut wa yashhadu syahidu wa la yustashhadu. Saya sampai hari ni tak tahu perkataan baku tu apa. Tapi kalau lorat kita, lorat Penang ni, dia sebut buat pala tau. Manusia akhir zaman ni banyak buat pala tau. Jenis memandai-mandai ni. Dia tak pernah tengok, tapi dia ulas macam dia tengok A sampai Z. Dia tak pernah dengar cerita tu ataupun isu tu, tapi dia ulas macam dia tahu awal sampai habis tu. Dia jahil tentang perkara tersebut, tapi dia ulas, dia bercakap, dia bagi tahu macam dia orang alim. Ni akhir zaman ni, dia main menyekit tu. Masing-masing buat pala tau lah ni. Dia mengaji bidang lain, tapi dia ulas supaya dia alim dalam bidang lain. Oi. Dah ni. Ayah-ayah dah aku simpan 3 ni. Sembang dengan dia Ustaz. Kami pun tahu dia ni askar pencin. Contoh. Jangan marah kalau ada prajurit tersebut. Ni contoh lah. Kami kenal dia askar pencin Ustaz. Memang dia daripada kecil memang dia terlibat dengan dunia ketenteraan Ustaz. Kami tahu Ustaz. Lah bila pencin Ustaz, duduk menyembang di kedai kopi tu Ustaz. Dia sembang ni Ustaz. Serupa macam internet dalam perut dia. Buka aja tajuk apa, semua dia boleh ulas. Tapi kita pun, dia ni sakan tu. Kita buka tajuk ekonomi, dia ulas macam dia pakar ekonomi. Ni harga barang naik ni, apa tahu siapa? Aku tahu lah. Oi. Kan? Cerita macam ni. Oi, sakan. Kan? Orang buka tajuk agama, dia kata ustaz ni tak betul, patutnya macam ni. Oi. Dia ada apa ni? Kita nak berdarat, minta maaf lah kalau kata ada, sungguh minta maaf banyak-banyak. Kita apa betul sebelum kita mati. Nak bang tu kan ni? Kita pakat apa betul sebelum kita mati. Saya tak seru pada semua hak ada di Tasik Kelugok ni. Saya minta tolong hak main mengaji dulu. Kita hak main mengaji ubah dulu. Kalau kita tak ubah diri kita, siapa nak ubah kita? Kita ubah kita dah. Nak ubah. Dah Ustaz memang saya tahu Ustaz tak apalah, odd lah Ustaz. Biarlah orang lain cakap, walaupun kita tahu banyak benda tu, odd lah Ustaz. Tak apa biar dengar banyak tak apa. Tak mana boleh Ustaz, saya nak kena luah, tidak internet sangkut. Oh. Dia buat macam itulah bahasa dia, buat pala tau. Jenis memandai-mandai ni. Tambahlah kalau ikut internet lagi banyak lah. Dia mengaji bidang lain, tapi bidang agama pun dia ulas macam dia alim lah bidang agama. Akhirnya rosak.
Dia mengaji bidang kejuruteraan tapi ulas bidang perubatan. Rosak. Lah jadi macam tu. Sabar Ustaz. Dah saya tahu saya tahu bidang tu. Lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang ada ilmu, setiap orang yang reti, yang tahu, dia kena sedang ada lagi yang lebih reti pada dia. Tu ya. Dah Ustaz, habis tu nak buat jawab apa? Jawab banyak. Kalau boleh ringankan mulut jawab tak tahu senang. Hantar awak kat nak apa dengar kata mengandung pula dah nombor. Loh, tak tahu bila. Padahal kita pun dengar ke ujung-ujung telinga. Tak apa kata tak tahu, tak apa. Tak kira menipu lah Ustaz. Kita tak tahu keseluruhan cerita tu. Betul lah. Memang betul. Kita tahu sikit-sikit. Tahu lah cerita tu. Tapi tak tahu keseluruhan cerita. Kira tak tahu lagi lah. Boleh ke no? Kat jagalah. No, insya-Allah. Baik semua. Sebab itulah apa yang disebutkan selepas lafaz sumpah adalah benar dan pasti berlaku. Dia nak cerita bab sumpah ya. No, jadi boleh kono dua perangai tadi pakai jagalah. Jangan mohong, jangan lupa pala tahu. Senang sebut kan. Tak apalah ya okey dah, ibu-ibu pun okey tajuk ni. Baik, poin nombor 2. Yang ni syok. Siapa ada kitab tanda sikit. Poin dia cukup banyak dalam kitab ni. Baik. Poin nombor 2, pengarang kitab kita nak ulas sikit yang kata syurga tu apa? Syurga tu apa? Baik. Syurga ialah yang kata syurga ni apa? Tempat pembalasan. Ayat garis ayat tempat pembalasan tu tulis nombor 1. Rupanya syurga ni apa Ustaz? Sebut nama syurga. Syurga ni tempat balas. Tempat Tuhan nak balas. Sebab itu Sayyidina Ali sebut ad-dunya darul amal. Dunia ni tempat beramal, tempat buat kerja. La jaza'u fihi. Tak ada balasan atas dunia ni. Balasan atas dunia ni tak ada. Wal akhirah akhirat nanti darul jaza' tu tempat Tuhan nak balas. Pi sana nanti buat Tuhan nak balas ya. La amala fiha. Tak ada beramal dah, tak payah duk bincang nak buat amalan di sana. Tak ada. Jadi syurga ni tempat Tuhan nak balas. Satu. Yang kedua, nikmat. Garis ayat tu tulis nombor 2, nikmat. Maknanya tempat balas ni ada tempat balas nikmat, nama dia syurga. Ada satu lagi tempat balas, hak tu azab, nama dia neraka. Saya bincang lah tajuk tu. Semua tahu belakang dah. Tempat Tuhan nak balas hak nikmat-nikmat Lepas tu duduk dalam syurga nanti, semuanya nikmat. Hari ni nikmat. Kalau bahasa kita sedap lah. Hari ni sedap. Esok lagi sedap. Lusa lagi sedap. Tulat lagi sedap pada kemarin. Lari lepas tu lagi sedap pada sebelum tu. Syurga dia passion tu. Dia tak macam kita atas dunia. Ayah-ayah pergi rumah cucu di Kuala Lumpur. Pergi berjalan rumah anak Kuala Lumpur. Hari pertama sampai seronok. Baru sampai seronok. Hari kedua anak bawa berjalan. Anak menantu bawa berjalan kot mana-mana Kuala Lumpur. Syok Memang syok mai hari ketiga tu syok juga. Tapi kurang sikit. Kurang pada hari kedua. Kurang pada hari pertama. Hari pertama masa sampai tu dia excited lebih. Dia syok lebih. Lepas minggu, kalau nak balik, sikit lugak lah. Duk kira nak balik, tak larat dah. Duk nak balik, teringat rumah, nak balik. Macam apa? Syok manis tu habis. Tapi syurga tak tu. Syurga hari ni syok, esok lagi syok. Lusa lagi syok, tulat lagi syok. Sampai bila Ustaz? Selama mana duduk dalam syurga tu, dia kuih syok. Tu dipanggil nikmat. Baik, semua. Yang kekal abadi, garis tulis nombor 3. Oh, rupanya syurga ni Ustaz, Tuhan balas nikmat ni, nikmat dia kekal Ustaz. Ya, kekal. Yang kata kekal tu sampai bila Ustaz? Sampai bila-bila. Dah lah, sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila? Tak ada sud. Maknanya siapa-siapa yang masuk dalam syurga, duduk dalam syurga tu tak ada sud dah. Allah. Maknanya bukan setakat 10 tahun, 20 dah. Dan yang syoknya, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, orang yang masuk dalam syurga ni, kita akan duduk. Kita kalau masuk syurga, tak ada adik-beradik, tak ada kawan-kawan, tak ada bini, tak ada apa, kita tak syok. Tak ada anak-anak akhiri, kita tak syok.
Rupanya orang masuk dalam syurga, nanti dia akan duduk sekali dengan adik-beradik dia semua. Anak-beranak dia semua. Keturunan dia semua. Semua duduk sekali. Syok. Syok. Tak semua sekali Ustaz. Saya duduk dengan abang, adik-beradik, anak ipar. Dah duduk sekali semua. Syok. Dalam riwayat Imam Tirmizi, ada satu hadis cerita dia macam ni lah, ringkas-ringkas. Penduduk syurga masuk syurga. Penduduk neraka masuk neraka. Pakat masuk neraka. Habis pakat masuk, tiba-tiba ada satu suara yang memanggil. Hadis ni ada dalam Sunan Imam Tirmizi, Jami' Tirmizi. Ada satu suara panggil. Penduduk syurga ni, bila kata kena panggil mai kat pintu ni, semua pakat mai kat pintu, muka pakat tak seronok, muka pakat tak ceria belakang, pakat susah hati. Penduduk neraka pula pakat mai duduk kat pintu kak, pakat seronok belakang dah. Penduduk syurga tadi tak seronok sebab mungkin mereka duk takut mereka silap senarai kot. Takut senarai mereka belah sana. Jadi mereka main tu tak syok. Penduduk neraka pakak main seronok belakang. Oh, azab kami dah habis dah. Azab kami selesai dah. Kami nak keluar daripada sini. Masing-masing bila duduk dekat pintu, masing-masing semua nampak ni. Ketika ni Allah Ta'ala mendatangkan satu malaikat. Malaikat tu bawa seekor kambing. Kambing tu. Penduduk syurga, penduduk neraka pakat tengok, kambing tu kena sembelih. Sembelih kambing. Dan penduduk syurga neraka diberitahu, ni, kambing ni, dia gambaran kepada mati. Suratul Mulk, dia gambaran mati. Maknanya apa hari ni? Maknanya hari ni, ni, kambing ni gambaran kepada mati. Mati hari ni, kena sembelih lah. Makna dalam bahasa mudah dia, kamu penduduk syurga, kamu duduk dalam syurga sampai bila-bila. Tak mati dah. Pasal mati kena sembelih. Kamu yang masuk dalam neraka. Duduk dalam neraka kekal dalam tu. Tak mati dah. Sakit terang mana pun tak mati. Pasal mati dah kena sembelih. Oh, maknanya mati ni hak last lah. Kita hak mati ni last ni. Makna lepas ni kalau kita semua pisah jasad dengan roh, kira mati ni mati last. Hidup hak pertama ni. Ni semua hidup hak pertama. Mati ni dia mati yang kedua. Mati nanti, mati. Yang kedua, habis. Bangun balik pada mahsyar nanti, tu kira hidup. Hidup tu sampai bila-bila. Tak mati dah. Tak mati dah. Ada soalan? Any question? Tu kalau tanya sajak. Sajak pun akan lalui perkara yang sama. Walau nak tahu video ni sampai kat dia kan. Dia pun akan lalui benda yang sama. Lah dia hidup. Dia pun akan mati. Sampai satu masa, duduk dalam kubur. Sampai masa ditetapkan, dia akan bangkit. Bangkit daripada kubur dalam keadaan hidup tu, dia akan terus hidup sampai bila-bila. Dia pun tak mati dah. Ada soalan? Aduh. Semua. Boleh kau? Yang telah disediakan Allah bagi orang-orang mukmin. Garis perkataan orang-orang mukmin, tulis situ nombor 4. Oh, syurga ni yang masuk siapa Ustaz? Orang mukmin ni, orang beriman. Orang kafir tak masuk dah. Tak masuk langsung. Yang kedua tak masuk, orang kafir pun tak masuk. Ya, atas dunia kalau syirik pada Allah, mati syirik, confirm tak masuk lah. Orang kafir pun tak masuk lah. Sebab tu kita tak dibenarkan, kita tak boleh. Ada orang kafir mati, kita duk pergi kat dia, kita kata rest in peace, rest in peace. Semoga selamat, semoga selamat. Rest in peace. Apa orang kafir mati duduk dalam kubur, tak ada peace dah. Tak ada tenang dah. Nak tenang apa lagi? Mati tak ada. Habis, tutup buku. Mati dalam keadaan kafir, tutup buku lah. Bunyi jam lah pun Allah. Habis nombor 2 ni boleh kot. Tak habis perengan ni no? Lagi siapa lagi yang tak masuk? Kafir tak masuk. Lagi siapa lagi tak masuk? Munafik. Orang munafik tu hak tajuk tadi lah. Hak kata mohong. Mohong kan satu sifat munafik. Orang munafik dia duduk dalam neraka. Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a. Allah Ta'ala himpun orang kafir, orang munafik duduk sekali dalam neraka.
Orang munafik ni tak ada di kalangan orang kafir nah. Orang munafik ni orang Islam. Luar Islam, dalam dia sebenarnya benci, tak suka dengan Islam. Luar Islam, pengamalan Islam tu buat, tapi dalam hati dibenci dengan apa yang Islam tetapkan. Baik. Di poin seterusnya, di akhirat. Garis tulis nombor 5, di akhirat. Rupanya syurga ni Tuhan balas akhirat no, bukan balas di dunia nah. Ada satu makcik, tak apalah, saya habis bahagian ni tak apa. Ada satu makcik, dia tanya saya satu soalan. Tak maaf no makcik no kalau dia dengar jam saya. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, dia kata, ada tak jalan Ustaz? Ada tak kita hidup ni Ustaz? Ada tak jalan? Kita hidup, terus masuk syurga. Ada? Dia tanya soalan tu. Saya kata, tak ada makcik. Tak, dia kata, kok lah ada cara Ustaz. Kita hidup atas dunia ni, lepas tu terus masuk syurga. Ada? Saya kata, tak ada. 2 kali dia tanya soalan tu. Saya tak boleh tangkap lagi. Last kali bila jawab kata tak ada tu, dia, susah tu no. Payah tu no. Bila dia sebut kata payah tu, baru saya terlintas, baru terfikir. Rupanya makcik ni, tak tahu apa maksud soalan dia tu. Yang dia tanya soalan tu tahu saya apa. Rupanya makcik ni, dia teringin nak masuk syurga. Tapi dia tak mau mati. Faham maksud tu? Dia tak mau mati. Tu dia duduk tanya, ada tak cara kita hidup, terus masuk syurga. Loop masuk syurga terus. Ada? Kita jawab tak ada. Rupanya dia tak mau mati tu. Saya habarkan makcik tu. Saya kata, tak makcik. Kita ni kalau nak pergi ke syurga makcik, macam mana pun semua manusia mesti melalui satu proses. Nama dia mati. Macam mana pun kena mati tu makcik. Dia dengar mati dia. Hak tu yang makcik tak mau. Kira betul dah. Hak tu teka tu. Dia kata, hak tu makcik. Rupanya dia tak mau mati. Tapi nak masuk syurga. Malam ni habang saya siap lah. Tak ada. Jalan tu tak ada. Bukan kata kita je tak ada. Bukan kata orang soleh. Nabi SAW pun wafat. Yang tu kita kena faham. Macam mana pun nak pergi ke sana, kena mati tu. Tak Ustaz, mati tu lah yang tak mau Ustaz lah. Mati tu proses. Dia kena mati. Kita yang mengaji malam ni pun akan mati. Ayah-ayah ada isteri, ibu-ibu ada suami, laki bini kita pun akan mati. Semua ada anak sak-sak, anak kita pun nanti mati. Nantu kita pun nanti mati. Cucu kita ada kecil-kecil merenyuk tu. Hak tu pun nanti mati. Semua mati. Tak ada hak tak mati. Selesai. Balik lagi tengok muka cucu. Hang pun nanti nak mati no. Betul. Memang dia pun akan mati. Kan? Cuba tengoklah telinga dia jatuh dah. Telinga tak jatuh lebat ya. Tapi nak abang atas semua mati semua mati. Tak payah tongkat langit semua mati Bila mati, syurga Tuhan balas di sana. Baik. Setelah upacara hisab dan mizan, garis tulis nombor 6. Maknanya syurga ni dapat lepas hisab, lepas timbang, lepas apa semua baru diberikan syurga. Baik, selesai. Habis sikit ya. Rupa bentuk syurga tidak diketahui hakikatnya oleh manusia. Syurga ni siapa pun tak tahu. Betul-betul syurga ni macam mana siapa pun tak tahu. Tak usah sembang. Cuma dalam beberapa ayat Al-Quran ada digambarkan syurga ni sebagai tempat rehat, tempat nikmat, seperti sebuah taman kebun yang mengalir di bawahnya anak sungai. Betul no? Selalu yang kita duk dengar cerita macam itulah. Sebut nama syurga, nampak kebun, duk bayang kebun lah. Padahal syurga ni sebenarnya nanti duduk dalam syurga, apa yang kita nak, Tuhan kata tamanna. Tamanna. Tamanna tu apa Ustaz? Berangan dia. Ada. Ayah nak apa? Ustaz, kami di atas dunia Ustaz teringin Ustaz duk tengok Dubai segak Ustaz. Teringin kalau boleh nak macam tu. Tamanna. Berangan dia. Jadi. Nah, tu Dubai tu biasa lah. Cuma nak abang kata, nak apa? Berangan dia. Tu syurga. Tak gaduh cari, tak gaduh apa. Nabi kata, Allah Ta'ala perintah, berangan dia. Tamanna tu maksudnya, fikir ya. Jadi. Nak apa lagi? Baik, lagi. Kebun yang penuh dengan segala buah-buahan yang lazat. Tak payah bincang tajuk tu, lalu kita dengar. Dan penghuninya yang cantik jelita. Tu kita bincang sikit.
Dalam syurga ada apa Ustaz? Ada satu makhluk, ada makhluk namanya bidadari. Ini saya rasa ayah semua tahu. Ibu-ibu jangan marah nah. Ada makhluk namanya bidadari. Bidadari ini orang lelaki jangan usah hati no. Masuk dalam syurga automatik semua orang akan dapat 2 isteri. Ibu-ibu jangan marah nah. Orang lelaki-lelaki semua akan dapat 2 isteri. Minimum. Mana nanti kita akan kahwin lah. Fizi nanti jangan usah hati Atas dunia seorang. Nanti masuk dalam syurga minimum 2. Memang semua orang akan dapat 2 isteri. Kalau tanya isteri tu daripada mana? Boleh jadi daripada anak yang gugur, anak yang kematian masa kecil. Mereka akan nanti besar. Mereka tak ada pasangan, mereka akan dikahwinkan. Dan setiap orang akan kahwin 2. Kemudian Allah Ta'ala akan bagi bidadari. Bidadari ni tak payah bincang banyak. Kalau bincang ni pukul 9 tak habis. Cuma nak sebut bidadari ni Allah. Satu cerita sebagai poin saja. Kita baca apa habis. Satu orang pembesar di Arab ni cerita lama, di Arab, dia kahwin dengan perempuan paling cantik sekali, Saigok, cantik sungguh bini dia, dia kahwin. Petang tu dia duduk dengan bini dia tidur atas paha bini dia. Tak apa. Rupanya waktu dia tertidur, Allah Ta'ala bagi satu rezeki pada dia bermimpi nampak bidadari. Saya ringkaslah, cerita tu panjang, ringkas ya. Dia mimpi jumpa bidadari. Lepas habis mimpi tu, tiba-tiba terjaga, jaga-jaga tengok muka bini depan, baru kahwin. Tengok muka bini, terus muntah. Cegok ke mana tak tahu nak cakap. Saya pun tak dah tengok. Tengok muka bini, muntah. Segok je no, Allahu'alam. Tapi Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. Habis itu kami orang perempuan Ustaz, ada bidadara kah? Tak ada. Ada kah orang-orang lelaki segak-segak? Tak ada. Habis itu kami orang perempuan Tuhan bagi apa Ustaz? Minta maaf no. Kita orang lelaki-lelaki, ayah-ayah kita ni orang lelaki-lelaki, kita ni hidup atas dunia ni, kita teringin kat perempuan. Betul ya? Kau tu wali belakang kot Cipang 3 Tak ada. Kita semua teringin kat perempuan. Sebab itu bila kita nak kahwin. Kalau isteri kita mati pun, kita akan kahwin semula. Sebab apa kita nak kahwin balik Ustaz? Sebab kita suka apa yang ada pada orang perempuan tu. Kita suka orang perempuan tu. Tu fitrah. Nah, memang semua. Ada tak suka? Ada semua bakat suka orang perempuan. Suka. Dah kahwin dah pun. Tengok orang perempuan ni. Nampak janda. Tengok lagi. Bini dah ada di rumah. Tapi kalau janda lalu, tengok lagi. Pasal kita suka orang perempuan. Jadi dalam syurga, Allah Ta'ala ra'i. Semua dapat perempuan. Dapat bidadari. Selesai. Orang perempuan, dia nak ke orang lelaki-lelaki Ustaz? Dah. Dia dah ada lelaki seorang cukup dah. Sebab tu orang perempuan kalau dah berkahwin ada suami, dia kurang lah. Tak banyak yang duk tengok lelaki-lelaki lain. Kurang. Nafsu dia pada lelaki-lelaki dah kurang. Sebab dia dah ada suami. Dia teringin benda lain dia. Dia teringin mangkuk, dia teringin rumah, dia teringin tu, dia teringin barang ni. Dia teringin benda lain. Suami, laki dia tak mahu dah. Dah ada dah. Sebab itu dalam syurga nanti, Allah Ta'ala ra'ikan keinginan orang perempuan tu. Tuhan jadikan orang perempuan sebagai apa? Dia nombor 1, dia akan jadi ketua bidadari. Suami dia ada, dia akan jadi ketua kepada semua bidadari yang ada di bawah suami dia. Ketua bidadari paling segak sekali kan? Paling segak, ketua paling segak. Kalau bidadari segak, ketua lagi segak. Ibu-ibu semua akan jadi ketua bidadari. Masa tu kalau suami panggil pun buat betul. Ketua. Jual mai maknanya Tuhan bagi. Dan Allah Ta'ala jadikan orang perempuan waktu tu wanita yang paling cantik. Sebab orang perempuan ni dia paling nak sekali, nak cantik. Dia teringin cantik. Tu yang umur 40 pun tengok tenyeh gincu. Nak nampak cantik. Umur 60 pun bagi baju kat dia hak kelabu tik anjing, dia tak pakai tau. Dia tahu baju huduh pun kelabu tik anjing, dia nak cari yang segak. Rupanya orang perempuan ni dia nak segak. Jadi dalam syurga nanti Allah Ta'ala bagi dia paling segak. Adilnya Tuhan. Lihat syurga. Tahu mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga. Amin. Boleh duduk sekali. Boleh tengok balik Ustaz cerita dah dulu. Mahal tau kan. Tapi masa tu saya pun tak layan dah. Saya dah bidadari. Lawak. Baik. Sebuah hadis ada menerangkan, ada satu hadis yang cerita,
bahawa nikmat syurga ini melebihi apa yang terlintas di hati, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Dengan makna mudah dia macam ni, walaupun cerita bab syurga tadi macam ni, tapi kena faham lah, syurga ni, apa yang kita dengar tak sama dengan syurga hak betul. Hak betul lagi dahsyat daripada apa kita dengar. Apa kita tengok, nampak tempat mana, ui segak tempat ni, syurga macam ni kot. Tak. Hak kita tengok tak sama pun dengan hak sebenar. Hak sebenar jauh lebih dahsyat daripada hak kita tengok. Kita duk berangan, syurga macam ni kot no, macam ni kot no, macam ni. Hak duk berangan no. Syurga jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita duk berangan. Hak tu clear, boleh clear tajuk tu no? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sikit kefahaman tentang isu-isu yang berkaitan ni, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf lah terlajak sikit, tapi tak apalah nak perhabis bab. Cuma jangan lupa hak tadi nah. Hak muhung, jangan muhung, jangan buat pala tahu. Itu jangan lupa, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.